Dan adalah salaf yang soleh-soleh. Salaf mana orang hidup 300 lepas wafat 300 tahun. Lepas wafat bagi setengah ulama kata 500 tahun. Itu dipanggil salaf. Kemudian daripada 300 atau 500 setengah ulama kata dipanggil khalaf. Kemudian kita semua dipanggil mutaakhirin, orang yang kemudian ni. Dan adalah salafus saleh dulu, sehingga-hingga khusyuk pada sembayangnya, dan menghingga-hingga ia dengan sehingga, makna dia jaga sungguh, hingga ala setengah mereka itu pada setengah sembahyang datang burung hinggap di atas, ya, menyangka akan pagar atau satu jamat, mana benda yang mana di tengah sembahyang burung hinggap atas kepala ni, kan, makmum dia berdiri tegak tak bergerak, sampai tahap tu. Kita pula burung datang lagi tengok. Kejap kepala, kejap gaul. Kerana tetapnya dan panjang kiamnya dan sujudnya tu dia. Dan ada setengah daripada mereka itu berkata ia kepada ahlinya dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang maka perbuat olehmu barang yang nyata, ya, yang nyata kendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar-bingar, maka aku bahawasanya tiada tahu ia dengan dia. Faham? Kita terbalik, kita nak sembahyang, kita wani anak tu, kau jangan cakap apa nak sembahyang. Kau bising, kau kena rotan kan. Para salafus salih yang dulu terbalik, dia kata kau nak bising nanti aku sembahyang, kau sembahyang aku angkat dia takbir, kau nak bising-bising. Maksudnya apa? Dia angkat dia takbir, hati dia terus mi'raj, ya, mi'raj ke hadrat Tuhan. Dia dipanggil mi'rajul qalbi, dipanggil urujul qalbi ila Allah. Itu istilah sufi panggil, dia berlaku benda tu. Sebab tu dia tak kan, dia masuk je sembahyang, kau nak bising-bising lagi. Ya, kita pula warning dulu, kau jangan bising gitu. Sebab kita terganggu. Sebab apa? Kita sembahyang kalbi kita kat luar. Dia orang sembahyang kalbi dia menghadap Tuhan. Itu beza, ya. Apa yang ada dalam kalbi, dalam kalbi dia, itu benda akan diterjemah dalam sembahyang. Kalau dia membesarkan Allah Ta'ala, merasa kebesaran Tuhan dan ma'rifat benda, benda tu akan dapat dirasakan dalam sembahyang. Kalau tak ada, kosong, benda lain masuk. Dan ada setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum, sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung dari satu pohon ke satu pohon, dan jadi ia menilik kepadanya. Dia seorang sahabat tadi sembahyang dalam kebun, bila datang burung terbang-terbang meloncat, dia berhati burung, jadi menyebabkan dia terganggu khusyuk dia dengan keadaan burung tadi, maka melalaikan daripada sembahyangnya. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, ya, tersilap dari sembahyang, sukar mana hatinya, dia rasa gelisah, maka dijadikan kebun tu sekaliannya sabila terus diwakaf ke kebun. Masya-Allah. Ya, mana cari orang macam ni tadi. Sebab aku menghadap Tuhan, kau ganggu tu, ambil aku wakaf sama kebun ni. Terus kerana ia melalaikan daripada sembahyangku. Itu menunjukkan sembahyang tu besar. Ada seorang sahabat dia buat binaan rumah kan, dia ikat batu rumah dia. Ya, tiba-tiba dia angkat, dia nak ikat, dia dengar azan. Dia tak letak tu, dia turun. Bawa batu dia turun. Orang tanya kenapa turun kan? Ya, letak dapat sembahyang kan. Masa banyak ya. Aku tak sanggup membesarkan batu ni lebih dari Tuhan ni. Dia benda bukan boleh tiru-tiru kan. Ni syu'urul qalbi, perasaan hati yang betul mengenali Tuhan itu. Dia tak sanggup dia. Tak sanggup kena letak batu ni biar benda. Panggilan tu lebih besar. Demikian lagi kelakuan salaf yang saleh, sebab apa? Mengetahui mereka itu akan kebesaran kadar sembahyang dan amat ketinggian tempat kedudukan sembahyang, ya, pada Allah Ta'ala. Sebab itu sembahyang diambil khas, diangkat ke atas. Adapun hukum-hukum yang lain, malaikat bawa wahyu. Adapun sembahyang tak, Allah Ta'ala panggil. Sebab tu sembahyang dipanggil hadiyatuz ziarah. Sembahyang tu dipanggil hadiyatuz ziarah, mana hadiah ziarah, di mana Rasul diangkat menziarahi dalam Isra Mi'raj, kemudian dihadiahkan sembahyang. Satu ibadat saja sembahyang. Yang lain semua malaikat bawa hukum tadi, Jibril turunkan wahyu. Habis. Kemudian kebesaran dan ketinggian. Perlu diketahui bahawa insan bila dia tahu benda tu lebih, benda tu besar, dia akan fokus. Kalau dia tak apa tahu sangat, dia kurang memberikan penumpuan. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membagikan akan segala amal sembahyang tu atas 40 saf daripada malaikat. Ya, dalam sembahyang tu punya pahala banyak tu sampai begitu. Pada tiap-tiap 70
Ya, pada tiap-tiap sab 70,000. Satu sab tu ada 70,000 malaikat. 10 daripadanya berdiri qiyam, tiada rokok, dia berdiri je. Ya, dan 10 lagi rokok, tiada sujud, dan 10 lagi sujud, tiada angkat kepalanya, ya, dan 10 duduk, tiada berdiri, dan dihimpunkan akan sekalian amalan mereka itu bagi hamba yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disemayangkan keduanya. Masya-Allah, 2 rakaat dia disemayang tu, dia dapat punya pahala malaikat 70,000 tu. Bayangkan punya besar itu Allah Ta'ala letakkan semayang tu. Masya-Allah. Maka kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurnianya atas segala hambanya yang mukminin. Mana hamba yang beriman, itu kelebihan dia. Ini panggil fadail. Fadail ni tak dapat melainkan orang yang mukmin saja. Orang kafir tak dapat benda ni. Atau kelebihan iman besar. Dan pada riwayat Sayyidina Jabir bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, mana dia mi'rajkan, Isra' jalan malam yang bawah tu, mi'raj naik ke atas. Melihat ia pada langit dunia, langit pertama, malaikat tadi berdiri selama-lamanya. Malaikat ni Quran sifat kerana bersifat dia la ya'suna ma amarahum, dia tak pernah derhaka perintah Tuhan. Tuhan kata berdiri. Kalau dia rokok indan dia tak ada sakit kepala sebab dia tak nak makan. Kita ni macam rokok lebih sikit kan sengal kepala lah macam-macam. Malaikat tak ada indan tu. Jadi maknanya yang langit pertama dia qiyam selama-lama. Dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu menyebut zikir akan dia, tiada rokok. Dan pada langit yang kedua rokok selama-lama, dia rokok tiada mereka itu mengangkat kepalanya. Dan pada langit yang ketiga sujud akan Allah Ta'ala, tiada mengangkat kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah SAW akan mereka, ya, pada malam Isra Mi'raj, pada malam Mi'raj. Sebab sujud ada 2 kali. Mereka sujud, kemudian bila sampai di sana dia bangun, kemudian dia sujud balik, ya. Maka diangkatnya kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah SAW. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Masya-Allah. Atau pahala itu diberikan kepada orang sembahyang besar tu. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud. Itu kalau kata kenapa hikmat 2 kali sujud, atau kembali kepada asal, itu cara malaikat alaihissalam tadi. Ya Allah. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat pula tasyahud. Malaikat duduk baca tasyahud at-tahiyyat sampai habis selama-lama tu. Dan pada langit yang kelimanya pula mengucap tasbih, ya subhanallah, dan berzikir mereka selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam pula mengucap takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ya salam, ya salam, ya, tak berhenti-henti. Maka dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka itu, maka cita hati Rasulullah SAW dan ingin bahawa dijadikan baginya, ya, sunatkan macam tu amalan dia. Demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu, 7 lapis langit kan, baginya dan bagi umatnya. Itu cintanya Rasulullah kepada umat. Dan ya Allah, sebab tu tak sahaja kalau kita tidak mengingati dan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, banyak kelebihan lah. Selawat yang paling besar buat salatul ishkin, selawat kerinduan, ya. Barang siapa yang dah bermimpi Rasulullah SAW atau belum mimpi lagi, kita takhayulan, kita bayangkan seolah-olah kita berdepan dan selawat tu dengan rasa rindu, cepat dia terbuka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Paling tidak boleh mimpi. Allah karim. Demikianlah segala ibadat malaikat yang di dalam langit dan baginya itu bagi umatnya. Semua pahala yang malaikat buat itu diberi kepada umat Rasulullah SAW. Itu kemuliaan baginda SAW. Kita menumpang syafaatnya. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya Al-Khallaqul Alim,
yang maha menjadi dan maha mengetahui akan cita Nabi-Nya SAW serta surah diketahui pada azalinya, maka dihimpunkan segala ibadat malaikat di dalam 7 petala langit tu. Tu punya banyak. Dalam 2 rakaat saja sembahyang kerana memuliakan Nabi SAW dan umatnya. Ya, takriman di Rasulullah SAW wa ummati. Kena memuliakan. Mana besar kadar sembahyang tu hebat. Kemudian kata Muaz bin Jabar, maka barang siapa berdiri di dalam sembayangnya serta membesarkan dia terasa pada dalam kalbi hati dia tadi kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, ya, terasa dalam hati dia. So, membesarkan dan ditunaikan segala rakaatnya, ya, rukun-rukun dia tadi semua dia jaga. Dan rakaat dan sujud mana setengah syarat. Sujud ada syarat dia, rukuk ada syarat. Bukan dalam kitab-kitab lain banyak ada. Dia bahas tiap-tiap satu rukun tu ada syarat-syarat ni. Ya. Dan adalah bagi pahala malaikat 7 petala langit yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan pahala itu kepada orang yang sembahyang.